Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri kursus ICT online. Untuk tutorial yang ketiga, iaitu mudahnya menggunakan Google Doc, Google Sheet dan Google Slide. Kepada yang mungkin baru mengikuti siri kursus ICT online ini, kita telah pun mengadakan dua tutorial, iaitu tutorial yang pertama berkenaan dengan penggunaan dan pengurusan Google Drive. Tutorial yang kedua bagaimana untuk berkongsi fail ataupun dokumen melalui Google Drive, dan siri ini ataupun tutorial ini merupakan tutorial yang ketiga. Kepada mungkin yang sedang bersama-sama sedang langsung bersama dengan saya, terima kasih saya ucapkan, ataupun kepada mungkin yang tidak bersama di siaran secara langsung ini, anda boleh ikuti tutorial ini di channel YouTube saya, di type saja dekat YouTube Mizy Access, MYZY ACCESS untuk melihat video ataupun tutorial-tutorial telah kita sama-sama jalankan. Sebagaimana tajuk yang dipaparkan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Google Doc, Google Sheet dan Google Slide sebagai satu alat ataupun satu medium untuk kita khususnya menyediakan bahan-bahan PDP kita, dan juga mungkin kita gunakan medium ini, aplikasi-aplikasi ini untuk pengurusan ataupun kerja-kerja kita seharian. Sebelum kita melihat ataupun kita pergi lebih jauh, sama-sama kita saksikan ataupun sama-sama kita telusuri objektif kursus ini dijalankan. Di akhir tutorial ini nanti, saya harapkan agar guru-guru dapat menggunakan aplikasi Google Doc, Google Sheet dan Slide ataupun Google Slide dengan berkesan, khususnya untuk kegunaan harian dan penyediaan bahan PDP. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Yang kedua, objektif yang kedua adalah di akhir pembelajaran nanti diharapkan guru-guru dapat berkongsi ataupun share dokumen seperti docs, sheet dan juga slide ini kepada rakan-rakan ataupun guru-guru lain. Yang ketiga, kita dapat sama-sama mengamalkan budaya kerja secara atas talian, khususnya di era baru zaman sekarang ini. Dan yang keempat, objektif utama yang agak penting lah sebenarnya ialah untuk ke arah kita membudayakan budaya paperless, pengurangan penggunaan kertas. Kerana ada sebanyak sebenarnya benda yang tidak perlu kita print. Kita hanya perlu print ataupun mencetak dokumen ataupun perkara-perkara yang penting saja. Okay, objektif khusus untuk tutorial kali ini, yang pertama, di akhir pembelajaran nanti, saya mengharapkan kita dapat sama-sama menghasilkan satu dokumen seperti surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan lain-lain secara atas talian menggunakan Google Docs. Yang kedua, berkongsi dan juga ataupun share dokumen seperti surat dan lain-lain dokumen secara online, itu tak perlu kita cetak.
Yang ketiga, menghasilkan dokumen yang memerlukan pengiraan asas. Contohnya pengiraan markah murid, ataupun untuk tujuan menghasilkan soalan-soalan matematik dengan menggunakan Google Sheet. Yang ketiga, menghasilkan slide atau persembahan, sama seperti PowerPoint. Contohnya kita nak preview minit mesyuarat, perancangan panitia, kelab dan lain-lain secara atas talian dengan menggunakan Google Slide. Dan akhir sekali, kita dapat sama-sama berkongsi bahan-bahan yang telah kita hasilkan, sama ada dalam bentuk docs, sheet ataupun slide di dalam talian atau secara online. Okey, kita terus kepada aplikasi yang pertama, iaitu Google Docs. Okey, dalam tutorial ini ada 3 perkara penting yang kita akan sama-sama laksanakan, iaitu pertama, kita membina satu contoh dokumen, mungkin dalam bentuk surat, minit mesyuarat, catatan mesyuarat dan sebagainya. Yang kedua, semasa membina dokumen ini juga kita akan setting lah, kita akan buat tetapan-tetapan tertentu, contohnya menukar tulisan dan sebagainya, sama seperti mana kita menggunakan Microsoft Word. Mungkin kita juga belajar buat table ataupun kotak-kotak. Seterusnya kita belajar bagaimana kita nak masukkan link ataupun pautan daripada dokumen kita buat itu kepada satu laman web ataupun ke lokasi-lokasi tertentu lah. Okey, dan yang ketiga, yang akhir sekali, kita akan sama-sama berkongsi bahan yang telah kita hasilkan tadi dengan rakan-rakan guru kita yang lain. Dan perkongsian bahan itu kita boleh pilihlah sama ada untuk boleh diedit atau tidak oleh penerimanya nanti. Okey, jadi untuk yang langkah yang pertama, cikgu login dulu akaun Google cikgu seperti mana biasa. Okay, cikgu masuk ke google.com ataupun cikgu terus start dari ruangan search ni di atas, di URL tu, Drive ataupun Google Drive, G-O-O-G-L-E, Google Drive, kemudian cikgu enter. Okay, ambil yang ni lah, yang ni business ni kita nak ambil yang My Drive ni. And then cikgu seperti mana biasa login akaun cikgu menggunakan sebaik-baiknya menggunakan akaun moi.dl ni, akaun Google Classroom. Okay, masukkan password, kemudian tekan next, biasa. Okay, dan kita telah pun berada di Google Drive. Kita telah pun berada di Google Drive kita telah pun masuk ke Drive kita, dan seterusnya sama-sama kita ikuti langkah-langkah mudah yang akan saya tunjukkan nanti, insyaAllah. Okey, langkah yang pertama ialah sebelum kita menghasilkan satu dokumen menggunakan Google Doc, jom sama-sama kita bina satu folder, katakanlah folder yang folder untuk menyimpan dokumen berkaitan dengan minit mesyuarat. Okey, di mana biasa saya juga masih ingat untuk membina folder di sini, di mana biasa kita boleh klik new folder. Okey, katakan saya nak tulis dekat sini panitia sains 2020. Okey, klik.
Okey, maka kita telah hasilkan satu folder baru dan cikgu boleh macam biasalah. Jika perlu cikgu nak tukar nama, tukar color dan sebagainya, cikgu boleh laksanakan setting-setting tersebut. Baik. Dan kita masuk ke folder panitia yang kita baru buka tadi. Cikgu boleh letaklah apa-apa tajuk yang sesuai untuk cikgu. Dan kita nak bina satu contoh ataupun satu file Google Docs. Seperti mana yang saya sebutkan semalam, Google Doc ni fungsinya adalah sama seperti Microsoft Word. Cuma yang membezakannya ialah Microsoft Word itu secara luar talian ataupun offline, manakala Google Docs adalah aplikasi dalam talian. Cikgu ada internet di mana-mana saja cikgu boleh gunakan aplikasi ini. Okey, untuk membina satu fail baru Google Docs, cikgu klik New. Okey, dan cikgu perasan di sini ada tulis perkataan Google Docs dan ada satu anak panah kecil di sebelah kanan. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, cikgu boleh pilih untuk menghasilkan dokumen ataupun blank dokumen, itu satu muka surat kosong bersaiz A4. Dan yang kedua, cikgu boleh hasilkan satu page baru daripada template, satu template yang telah ada secara online. Okey, kita ambil yang blank dokumen. Lepas ni satu saya tunjuklah cikgu ataupun cikgu boleh klik sendiri sebenarnya untuk tengok contoh template. Untuk yang tutorial kali ini kita klik blank document. Okey, maka dia akan paparkan satu muka surat kosong pada kita. Okey. Dan setting di bahagian atas pun kalau cikgu tengok tak jauh bezanya dengan tetapan-tetapan yang ada di dalam Microsoft Word. Okey. Yang pertama sekali kita letak dulu tajuk. Dekat untitled ni, seperti yang saya sebut juga semalam, dokumen dalam ataupun aplikasi di dalam Google Doc, Google Sheet dan juga Google Slide, cikgu tak perlu save. Yang penting cikgu letak nama. Klik saja dekat ruangan ini. Katakan saya nak buat contoh surat panggilan mesyuarat. Okey, kita dah save. Bila kita dah letak nama secara automatik, dokumen tersebut akan inilah kalau kita perasan all change save in drive. Dia dah simpan di dalam drive. Okey, sebelum kita buat apa-apa, sama-sama kita tengok apakah yang ada di dalam toolbar ni. Yang pertama yang paling kiri ialah kita ada toolbar yang pertama file. Di sini terdapat banyaklah share, new, open, make copy dan sebagainya. Yang kedua kita ada edit, view, insert. Kita nak masuk gambar semua kat sini, insert image, insert table ataupun jadual, kotak, drawing dan sebagainya. Insert page number pun ada di ruangan insert. Format, kita nak tentukan jenis tulisan, keadaan tulisan, format tulisan, paragraph dan sebagainya. Tools, kita tengok sini ada voice typing, add-ons dan help. Baik, manakala di ruangan bawah ni sebenarnya toolbar ini telah pernah ada di dalam salah satu toolbar di atas, cuma dipermudahkan dengan diletakkan di ruangan bawah. Yang biasanya toolbar ini kita selalu guna, khususnya seperti jenis tulisan, size tulisan, bold, italic, underline dan sebagainya. Okey, katakan kita nak buat satu contoh surat. Saya lupa nak sediakan satu contoh surat panggilan mesyuarat. Sekejap, kita cari dekat internet. Sekejap ya, saya cari dalam internet. Okey, kita tarik je lah sikit. Okay, kita tengok macam biasa, katakanlah
Panitia Sains SK Kuala Besut. Besut. Terengganu. Okey, buat barisan pun macam biasa. Sama seperti kita menggunakan Microsoft Word. Cuma dokumen ini hidup. Dokumen ini berada di atas talian. Okey. Kepada semua guru sains. Okay. Puan. Okay, kita yang ni kita letakkan bold dan besar. Mesyuarat Panitia Sains hari ketiga 2020. Yang menaik ni malas sebenarnya ni. Okey. Perkara di atas adalah dirujuk mesyuarat tersebut akan diadakan sebagaimana akan di bawah. Turun bawah dan kita tap, kita jarakkan sedikit. Jarakkan sedikit. Hari 30. Sorry. 2 Mei 2020. 2020 12.45 tengah hari tempat rumah masing-masing. Medium Google ni musim KP kan. Kita olok-olok je lah, kita letakkan link http://meet.google.qwe. Okey, perasan apabila kita klik saja dia apabila dia ada jumpa perkataan HTTP semua ni, maka dia akan letakkan secara automatik tulisan biru dan terus ada link. Okey. Sekian. Terima kasih. Okey. Maka kita telah pun menghasilkan satu contoh surat ataupun dokumen menggunakan Google Doc. Google Doc. Dan di mana dokumen ini disimpan? Okey, cuba kita tutup sekejap. Cikgu pangkah dekat Google Doc ni. Tutup dan kita tengok. Automatically surat panggilan mesyuarat ini berada di My Drive dan di dalam Panitia Sains 2020. Sebab kita sebelum kita bina tadi, kita buka dulu drive ni. Maka secara automatik dokumen tersebut akan terhasil di dalam lokasi yang telah kita pilih. Tapi seandainya lokasi yang berada di My Drive pun tidak menjadi masalah. Kita masih lagi boleh tarik drag letak di dalam Panitia Sains ni, folder ni. Okey. Dan macam biasalah kita lah sebab kita buat dalam drive kita. Kita masuk balik. Saya pun lupa sebenarnya apa nak buat tadi dekat tajuk utama tadi. Google Doc bina dokumen. Okey, contoh masukkan link, berkongsi, share. Okey. Sikit saja. Okey, katakanlah setting ni macam biasa cikgu. Cikgu apa-apa perubahan yang cikgu nak buat pada dokumen ini sama seperti cikgu menggunakan Microsoft Word lah. Cikgu nak tukar tulisan, cikgu boleh highlight semua sekaligus. Okey, tukar tulisan. Dan Arial mungkin nak guna tulisan yang berkenan lah. Converter.
Okey, nak tukar saiz tulisan. Okey. Ataupun cikgu nak samakan. Biasanya kalau dokumen itu dalam bentuk karangan contohnya. Biasanya kita berhadap bermasalah dengan bahagian nak samakan tepi. Cikgu highlight dia cukup je yang ni. Yang ni mungkin kita tak nampak sebab dokumen ni dalam bentuk seperti ini, surat. Okey. Katakanlah dekat ruangan ini saya nak yang menjalankan kelas titik sains. Okey. Dikatakan saya tak nak link satu. Sekarang kita nak belajar bagaimana cara kita nak link ataupun kita nak buat satu pautan. Contohnya SK Kuala Besut ni, saya nak linkkan ke apabila pengguna klik, sebab dokumen ni dokumen hidup, dokumen secara online, maka kita nak share pun selepas ini, sekarang kita tidak perlu lagi untuk print. Kita hanya boleh terus share surat-surat ini ataupun dokumen ini melalui talian lah. Mana kita boleh share terus melalui, kita menggunakan email individu-individu tertentu untuk kita kongsikan dokumen ini. Tidak perlu lagi kita cetak, ataupun kita boleh terus share melalui WhatsApp dengan cara melinkkan ni alamat di atas. Tapi kita tak boleh terus ambil daripada alamat ni sebab ada beberapa setting yang perlu kita buat. Lepas ni saya tunjuk. Okey, yang ni kita nak tunjuk cara bagaimana. Katakan saya nak linkkan perkataan SK Kuala Besut ini ke laman web sekolah. Maknanya nanti apabila pengguna lain, cikgu lain buka dokumen ini, dia klik saja perkataan SK Kuala Besut, maka dia akan bawa ke laman web. Copy laman web sekolah ni, alamat dia copy, kita highlight dan copy, bawa pada dokumen kita dan pastekan. Klik kanan dan paste. Okey. Maknanya lepas ni bila pengguna yang buka dokumen ni, bila dia klik perkataan SK Kuala Besut, dia akan terus buka laman web ni, SK Kuala Besut ni. Okey, dan cikgu klik apply. Okey, dan secara automatik apabila link diletakkan di lokasi-lokasi tertentu dalam dokumen kita, sama ada dalam docs ataupun dalam sheet dan slide, maka dia akan ubah tulisan menjadi warna biru dan ada garisan. Itu secara automatik. Cikgu boleh ubah sebenarnya. Tukar balik warna hitam pun tak ada masalah. Okey, dan dia ada link. Kalau kita klik, ada link. Okay, saya tutup yang web sekolah. Kalau kita klik, dia buka web sekolah. Itu adalah satu contoh bagaimana kita nak link ataupun kita nak sediakan satu dokumen yang ada pautan ke tempat lain. Okey, seterusnya bagaimana kita nak letak logo contohnya. Kita nak masukkan gambar. Katakan dekat surat ini kita nak letak logo sekolah. Okey, caranya mudah saja. Cikgu pergi dekat insert image. Okey, insert image, dan cikgu boleh sama ada gambar tu cikgu cari dalam drive. Kalau dalam drive cikgu dah ada gambar, dalam drive cikgu dah buat satu folder, cikgu simpan gambar, cikgu boleh klik drive dan cikgu carilah kalau gambar tu dah ada di drive cikgu. Okey, macam dalam ni saya dah ada gambar buku dalam drive. Bila saya klik, automatically gambar buku ni akan diletakkan di sini dan besar lah. Untuk kecilkan dia, sebelum kecil cikgu klik yang tengah ni, write text. Automatik bila gambar dimasukkan, dia akan keluar macam ni lah. Kalau besar-besar lah. Dengan bimbang cikgu, kita masih boleh ubah. Cikgu klik pada asalnya dia tetapannya pada inline. Cikgu ubah kepada wrap text. Dan cikgu boleh kecilkan gambar ni dan cikgu boleh alih ke mana-mana lokasi yang cikgu nak. Gambar ni daripada drive saya. Gambar yang kita share semalam daripada drive semalam. Okey, cikgu boleh kecilkan dan letaklah di lokasi-lokasi tertentu yang cikgu rasa sesuai. Okey, ini kalau ambil gambar daripada drive. Saya nak buang gambar ni. Okey, bagaimana kalau cikgu nak ambil gambar daripada komputer cikgu? Prosesnya pun sama, cikgu klik insert, image, dan upload
upload from komputer. Maknanya kita muat naik daripada komputer kita. Dan cikgu carilah di komputer cikgu tu di mana lokasi gambar saya. Lokasi gambar cikgu dalam macam saya punya ni. Alah, tak silap saya ni logo sekolah. Okey, kita masuk logo sekolah daripada komputer saya. Macam biasa klik dan kita pilih yang kedua ni, red tab yang tengah. Okey, dan kita kecilkan sebesar mana kita nak dan kita alih. Okey, maka kita telah gambar ni dia ada masalah sikit sebenarnya. Tak apa, abaikan yang tu. Okey, mana kita telah menghasilkan satu dokumen yang ada link, ada gambar dan sempurnalah dokumen kita. Oh, rupanya Cikgu Jo masuk. Terima kasih Cikgu Jo. Tak kemah mana Cikgu Jo, sekadar berkongsi apa yang tahu saja. Okey. Seluruhnya Google Doc ni Cikgu, sebenarnya kalau Cikgu sentiasa guna, Cikgu boleh guna untuk catatan mesyuarat sebagai contoh. Cikgu buka je tab ke, Cikgu kalau juga ada laptop lah. Kalau Cikgu ada telefon pintar pun Cikgu buka, pergi ke drive Cikgu, then Cikgu terus menaik catatan mesyuarat tersebut secara online. Dan Cikgu tak perlu lagi bimbang kerana apa yang Cikgu type automatically akan disimpan di dalam drive Google Drive Cikgu, bukan di dalam telefon Cikgu. Dia tidak mengganggu storage dalam telefon Cikgu. Okey, seterusnya saya nak tunjuk bagaimana cara untuk kita nak guna table. Okey, kita ambil pusat bawah lah. Kita pergi ke bawah. Dan kita nak buat satu, katakan kita nak buat jadual. Maka kita pergi pada satu muka surat baru ataupun kita mungkin boleh buat dokumen baru lah. File, new, dokumen kita boleh buat dan kita terus bina. Tapi saya nak gunakan muka surat bawah lah. Ataupun tak apa, kita guna yang baru. Kita nampak sekuen atau kita nampak perbezaan dia. Okay, yang ni kita tutup. Jika kita dah berpuas hati dengan setting yang kita laksanakan, kita tutup sebelum kita share nanti. Sekejap dulu. Okey, saya nak buat satu dokumen baru. Untuk katakan saya nak buat jadual. Okey, maka step ni masih lagi sama, new Google Docs. Okey. Letakkan dulu tajuk. Jadual kelas online tahun 6 Arif, contohlah. Okey, kita buat table. Okey, sebelum kita buat table, cikgu rancanglah berapa kotak cikgu nak bina, macam mana bentuk jadual itu terpulang pada cikgu lah. Klik pada insert table. Okey, berapa row, berapa kolom cikgu pastikanlah. Katakan saya nak buat satu tarikh, masa, mata pelajaran, link. Kita nak buat dalam talian. Okey. Maka saya dah bina 4. Jadi saya letak je. Kita boleh alih cursor ni ke mana-mana lokasi yang kita nak di dalam table ni. Table yang pertama ni saya nak buat tarikh. Tarikh. Table yang kedua, masa. Table yang ketiga, mata pelajaran / guru. Yang keempat, link. Sebab kita nak buat kelas secara online. Contohlah.
Okey. Jadi cikgu letakkan. Okey. Bagaimana cikgu nak tambah? Sekarang ni kita hanya ada satu kolom, satu baru kita nak tambah ke bawah. Okey, cikgu pergi kepada letak cursor cikgu di penjuru hujung kotak paling hujung dan cikgu tekan tab pada keyboard TAB tu tab. Dia akan tambah kotak baru. Berapa cikgu nak sana. Katakan tarikh 1/5/2020 masa 9.30 pagi. Pelajaran sains kita Cikgu Razali. Link kita letaklah apa ni lepas ni atau kita letak lepas ni. Cikgu tag lagi untuk tambah yang baru. 1/5 juga 2020 jam 2.30 petang PMK Cikgu Tarmizi. Itulah 2/5/2020 9.30 pagi. Matematik Cikgu Hamina. Dan 2/5 juga 2020 jam 2.30 petang Bahasa Melayu Cikgu Omar. Baik, itu. Kita telah pun berjaya menyiapkan satu table. Soal kita nak backup, nak cantikkan apa itu depan pada kita lah. Biasanya kita akan samakan lah. Samakan, kita centerkan tulisan ini tersebut dengan cara kita highlight semua sekali. Kita pilih yang ni. Pilih yang align ni, ambil yang tengah. Center align. Okey. Dan tajuk ni kita boleh bold. Ataupun kita nak besarkan sikit pun boleh, terpulang kepada kita. Besar sangat, cukup dah 12. Okay, and then yang ni pun terpulang lah, kita nak buat apa-apa setting. Ini kita tukar tulisan lah. Okay. Maka ini caranya sama seperti mana kita gunakan Microsoft Word. Dan kita boleh simpan dokumen ini untuk kita sharekan nanti kepada mungkin kepada guru-guru lain ataupun kepada murid pun boleh. Okey, itu cara kita nak hasilkan table. Sebab setting yang lain saya rasa cikgu boleh explore sendiri. Ada banyak lagi setting kat sini. Background color. Cikgu nak letakkan color. Okey, cikgu nak letakkan color. Cikgu. Dekat tajuk ni cikgu nak letakkan color apa? Color kuning. Maka dia akan pilih color kuning. Ni bahagian nak cantik saja ni. Makeup saja. Color hijau. Color biru favourite saya. Color hijau muda. Pilihlah contoh ni. Okey. Maka cikgu telah pun menghasilkan, dia letak tajuk. Enter, letak tajuk. Jadual kelas online tahun 6 Ibnu Sina. Okey. Enter. Dan besarkan tulisan tajuk ni. Okey, kita pakai yang hitam, besarkan sikit. 34. Okey, maka cikgu telah persiapkan satu contoh jadual. Simple. Dan jadual ni hidup. Cikgu boleh ubah bila-bila masa, di mana-mana saja. Dan dokumen ini akan tersimpan di dalam drive cikgu. Okey. Bagaimana cara untuk kita share dokumen-dokumen tadi? Kita tutup dulu. Okey, katakanlah cikgu nak sharekan surat panggilan mesyuarat ni kepada grup WhatsApp panitia sains. Maka rasanya kita tidak perlu beri kebenaran untuk cikgu ni edit. Maka kita akan share dokumen ini, surat panggilan mesyuarat ini agar
ahli-ahli dalam panitia kita hanya boleh baca, buka dan boleh baca. Baik, caranya macam mana? Okey. Katakan kita nak share ke grup WhatsApp. Bila kita nak share ke grup WhatsApp, kita perlukan link ni. Okay, kita perlukan link ini. Baik, untuk mendapatkan link ini, okay, stepnya seperti berikut. Pertama, cikgu pergi pada dokumen cikgu. Dalam kes ini, kita gunakan surat panggilan mesyuarat. Okay, dan cikgu klik kanan, cikgu pilih Get Shareable Link. Okay, cikgu klik kanan pada file yang cikgu nak share, cikgu pilih Get Shareable Link. Okay, kalau cikgu perasan link sharing off kerana kita belum buat apa-apa perubahan. Okay, cikgu klik pada butang ni untuk cikgu onkan dia. Okay, dan dia dapat, Okay, Get Shareable Link sekali lagi, on, dan dia dah bagi link. Link ni kita kena tak boleh ambil lagi sebab dalam setting sekarang ni ialah orang-orang yang ada grup yang ada dalam grup MOE saja, yang gunakan email MOE saja yang boleh baca ataupun boleh buka dokumen ni. Sedangkan mungkin ada guru yang menggunakan email lain sebagai email resmi mereka. Okay, jadi untuk ubah ketetapan ini, cikgu klik sharing setting. Okay, and then cikgu klik dekat sini, di atas ni, anyone at Ministry of Education ni, can view ni dah betul dah. Cuba cikgu klik dan cikgu ambil yang paling klik more, sini tak ada ni, klik more. Okay, cikgu pilih anyone on ni, on anyone with link. Mana siapa-siapa sahaja yang dapat link ni, dia boleh baca, yang kita share lah. Okay, klik yang ni. Okay, yang saya ketetapan asal di sini kan. Okay, cikgu ubah balik, ambil yang ini. Jika kita nak share link ni secara umum lah. Mana kalau kita pilih yang ketiga dan yang keempat, maka hanya individu yang ada email macam kita saja, yang ada email MOE belakang moe.edu.my saja yang boleh buka. Okay, untuk membolehkan siapa-siapa saja buka, maksudnya cikgu-cikgu yang tidak gunakan email MOE, cikgu klik yang ni lah, on anyone with the link. Klik yang ni dan ubah ni, access anyone, no sign in required. Maksudnya cikgu yang buka link tu nanti dia tak perlu sign in email dia. Dia klik saja terus boleh buka dan settingnya can view. Kita tak perlu gunakan edit untuk dokumen ini sebab ini surat panggilan mesyuarat. Maka kita hanya gunakan can view, kecuali dokumen yang kita perlukan cikgu edit. Kita contoh seperti ini, okey. Okay, cikgu pilih can view. Saya ulang balik pastikan yang nombor 2 dan pilih can view. Seterusnya cikgu save. Okey. Save link ini dan kita akan ambil. Yang kita akan share ke WhatsApp ni link ini lah. Okey, cara nak ambil link ni, satu cikgu boleh highlight, copy ataupun cikgu terus klik ni. Copy link. Setelah kita ubah tadi kita klik copy link. Okay, link copy to clipboard. Maknanya cikgu dah copy link ni. Dan macam biasalah, cikgu buka WhatsApp. WhatsApp saya ni. Buka WhatsApp. Okey, dan cikgu paste saja. Cikgu tulis sedikit tajuk kat WhatsApp tu. Surat panggilan mesyuarat panitia sains kali ketiga 2020. Okey, sila klik link di bawah. Okey, dan cikgu paste, Ctrl V ataupun copy paste. Klik kanan yang kita dah ambil tadi, klik kanan dan cikgu paste. Okey, ni yang panjang. Baiklah, panjang. Cikgu nak short buat gg.gg pun boleh, tapi guna yang ni pun tak ada masalah. Okey, dan cikgu send lah, macam biasa. Okey, dan bila cikgu yang dapat, salah ejaan, panggilan.
Bila cikgu yang dapat link ini, dia klik saja link ini, automatically surat panggilan mesyuarat akan dipaparkan dan dia tak boleh edit. Yang sekali boleh edit lah sebab kerana saya sebagai admin masuk dengan akaun ni. Okey, dan dekat nanti cikgu tu akan terima di atas ni akan keluar view only. Dia boleh tengok saja. Okey, itu cara untuk kita share surat ke ataupun dokumen-dokumen kepada cikgu lain, pada individu lain tanpa kita perlukan individu tersebut edit. Okey. Kalau cikgu kurang jelas, cikgu boleh ulang balik. Unduh balik video ni dan ulang balik step. Okey, itu cara yang pertama. Baik. Cara yang seterusnya, katakan mana tadi? Okay, ini done. Okey. Tadi yang surat panggilan mesyuarat kita share dan kita tak nak orang lain edit. Okey. Untuk yang kedua ni, kita nak sharekan jadual kelas online ni kepada cikgu-cikgu yang terlibat sahaja. Berapa orang tadi cikgu tadi? Ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Kita nak sharekan jadual ini kepada 4 orang cikgu ni dan kita nak dia pilih. Mungkin cikgu Razali ni dia tak boleh mengajar pada masa ni. Dia nak pada masa ni. Maka dia boleh ubah dokumen ini. Okay, katakan dia nak cikgu Razali ni dia nak hari yang sama tapi pukul 2.30 dan saya boleh ambil tempat ni. Dan dia boleh pilih lah. Cikgu berilah masa untuk dia pilih dan kita sebagai admin yang bina jadual ini, yang bina dokumen ini, kita boleh lihat perubahan itu secara terus. Kita beri masa lah. Contohnya cikgu boleh edit jadual ini sehingga jam 12 tengah hari esok. Kerana lepas tu kita nak tutup. Okey, lagi macam mana? Untuk setting itu kita perlukan user lain ataupun pengguna lain, kita beri kebenaran untuk diedit. Okey, caranya bagaimana? Caranya sama saja macam tadi. Kalau cikgu dah nampak, senang je. Klik kanan pada dokumen yang kita nak share. Okey, ambil get shareable link. Okey, kita buka yang link sharing off ni, kita buka. Okey, pergi pada sharing setting. Okey, dan yang ni, klik more, ambil yang nombor 2, and then yang ni kita ubah. Tadi kita gunakan can view, yang sekarang ini kita gunakan can edit. Maknanya orang-orang yang akan terima link nanti dia boleh edit. Dia boleh edit, dia boleh tukar tulisan macam kita lah. Dia boleh edit. Tujuannya kita nak suruh penuhkan jadual tadi kan. Okey, kita save. Lepas kita pastikan klik nombor 2. Okey, access anyone no sign required, can edit. Kita save. Okey, dan link ni kita nak ambil, kita klik copy. Kita copy link ni. Yang ni kita boleh done. Dan kita buka WhatsApp kita balik. Okey, kita type jadual kelas online tahun 6 Ibnu Sina. Mohon guru-guru terlibat pilih dan ubah jadual masa yang sesuai. Sila klik link ini untuk buat perubahan pada jadual. Dan kita paste link kita copy tadi. Dan kita save. Okey, dan bila cikgu yang dapat message ni, yang dapat WhatsApp ni, yang kita dah tentukan siapa, bila dia klik saja link ni, maka terus dipaparkan jadual tersebut pada mereka dan mereka boleh terus ubah. Okey, dia tak nak sini. Okey, Cikgu Razali contohnya. Okey, Cikgu Razali nak dekat masa kedua. Okey, jadi ambil lah kat sini, paste. Dia naik atas. Oops, saya ada masalah. Oops. Ya, yang ni kita paste. Paste je ni. Okey. Dan dia terus boleh tutup.
tanpa dia perlu save. Dia tidak perlu save apa-apa sebab dokumen ini save secara automatik. Okay. Panjang ni tak masuk Google Sheet dengan Google Slide lagi. Kalau tak sempat mungkin kita sambung esok, kita ambil Google Sheet sikit, lepas tu kita sambung selebihnya esok insyaAllah. Okey. Seterusnya, rasanya sudah cukup cukup dah tu untuk Google Doc sebab konsepnya sama seperti Microsoft Word, cuma bezanya dia berada secara online di dalam Drive Cikgu. Okay, berada secara online dalam Drive Cikgu. Yang penting ialah cikgu hasilkan, cikgu bina banyak-banyak ataupun cikgu bina folder yang mengikut tajuk yang penting, yang sesuai. Nanti senang kita nak cari. Okey, yang kedua ni kita nak belajar bagaimana cara untuk buku masa tadi. Google Sheet. Okay, Google Sheet ni kalau dalam komputer Excel lah. Sama dengan Excel. Dari segi pengiraan pun, formula pun kita boleh guna formula yang sama, hampir sama. Kalau berbeza pun tak jauh lah. Okay. Google Sheet ni adalah satu spreadsheet yang mana kita boleh buat pengiraan, kita boleh buat jadual, kita boleh buat graf, sama seperti Excel. Okey, untuk tajuk ini apa yang kita kongsi bersama ialah pertama, kita bina satu dokumen. Contohnya kita nak bina senarai nama murid, senarai markah murid ataupun apa-apa perkara yang sesuai dalam bentuk Excel lah. Yang kedua, kita akan cuba membuat sedikit pengiraan ringkas iaitu menggunakan operasi matematik dan juga menghasilkan graf dan juga link. Dan yang ketiga, berkongsi ataupun share dokumen dengan guru atau rakan-rakan lain. Yang ni sama. Yang ni kalau kita abaikan pun sama. Sebab cara dan kaedah sama seperti kita share dokumen Google Doc tadi. Yang bezanya cuma dia dalam bentuk Google Sheet. Okey. Kita bina satu Google Sheet yang baru. Okey, kita kembali ke drive kita. Okey, katakan kita buat satu folder baru. New folder senarai sampai folder pengurusan kelas katakan. Kelas, katakan cikgu ni guru kelas. Jadi cikgu nak adakan satu folder pengurusan kelas. Okay, pengurusan kelas apa? 6 Arif, 6 Ibnu Sina. Saya ambil contoh lah. Create. Okay, dah ada. Cikgu boleh ubah warna kalau cikgu rasa perlu. Okey, dan dalam ni mungkin tu boleh buat subfolder lagi. Markah murid, kehadiran murid, apa-apa sajalah yang sesuai dengan yang cikgu rasa perlu lah. Okey, katakan saya nak buat satu senarai murid. Sebenarnya zaman sekarang ni cikgu tak perlu type. Cikgu tak perlu type satu persatu sebab semuanya sudah ada di dalam contohnya di dalam web kita lah ataupun di dalam EPDM dah ada data-data tu. Cikgu tak perlu type sebab sekali kita type mungkin kita salah, kali kedua tambah salah, kali ketiga mungkin banyak lah. Okey, jadi kita copy ataupun kita salin daripada sumber-sumber yang telah ada. Okey, jadi caranya kita bina dulu satu Google Sheet, satu spreadsheet kosong dengan cara yang sama juga. Klik new Google Sheet. Tadi Google Doc kan? Okay, Google Sheet blank spreadsheet. Yang template tu cikgu tengok sendiri nanti. Okey, maka dia akan buka satu dokumen sama seperti Excel. Dia kembar Excel lah sebenarnya ni. Okey. Dan macam biasa letak dulu tajuk. Senarai nama non-IBS. Okey. Sama seperti Excel, setting pun lebih kurang sama dengan apa nama Google Doc tadi. Ada file edit dan sebagainya. Okey. Katakanlah yang pertama ni cikgu nak buat bilangan. Kolom yang kedua nama murid. Kolom yang ketiga nombor
Nike. Yang keempat, jantina. Yang kelima, alamat, nombor telefon. Nombor telefon. Okay, yang ketiga ni, yang keempat katakan cikgu nak letakkan pelajar ni atau murid ni terima RMT atau tidak. RMT. Okay. Ini kita akan ada cara macam mana kita nak pilih yang ya ataupun tidak kat sini. Okey. Saya dah siapkan satu header ni, satu tajuk di bahagian atas, dan cikgu boleh tarik lah ni. Asalnya kotaknya sama saya, cikgu boleh letak tikus cikgu dekat pembahagi antara tab ni. Tariklah bilangan cikgu nak besar mana. Biasanya nama besar sikit kan. Tarik. Okey, nombor my kit, jantina kecil sikit tak apa. Nombor telefon, RMT. Baik. Kalau kita nak type ni makan masa lah. Memang elok-eloknya kita cari daripada sumber yang ada. Okey, saya akan copy nama murid daripada kelas 6 Ilmu Sinar. Sekejap lagi saya nak ambil data daripada 6 Ilmu Sinar. Masuk e-guru. Okay, saya tunjuk. Tadi saya tak tunjuk sebab ada protected password lah. Oops. Okay, daripada 6 Ilmu Sinar ni kita ambil dekat data murid. Dia dah ada menu e-guru ya. Dalam web kita kat sekolah. Okay. Sebenarnya kita tak boleh share ni nombor make it murid. Okay, saya ambil filter kelas. Betulan dah ada nama LBS. Okay, nama LBS. Kita ambil satu persatu. Cara kita nak copy ni pun saya buat dengan Google Sheet. Ini pun saya buat dengan Google Sheet. Nanti saya tunjuk ni macam mana cara boleh klik keluar ni. Okay, kita klik. Kita highlight. Pilih dan tarik ke bawah. Okay, kemudian kita klik kanan. Copy. Then kita buka dokumen yang kita buat tadi. Klik, okay. Klik kanan and then kita paste. Yang ni saya gunakan paste special sebab data tadi dibuat dengan ada formula. Okay. Klik paste special, paste value only. Oops. Sekali lagi. Paste special, value only. Kita ada, mungkin ada kesilapan tadi. Okay, klik kanan. Copy. Paste special. Oh, sorry. Memang tak jadi sebab yang ni, tab ni adalah daripada sekejap paste tak boleh. Data ni saya ambil daripada laman web sekolah gg.gg/webbase1. Okay, kita ambil balik data ni, klik dan select ke bawah. Okay, sekejap working. Okay, klik dan tarik ke bawah. Okay, klik kanan, copy. Kembali semula ke dokumen yang kita baru hasilkan tadi. Klik kanan, paste special, paste value only. Right. Okay, lambat sikit. Okay, dan tulisannya macam berperasan melebihi daripada garisan yang kita set.
Maka kalau berlaku seperti ini, cikgu hanya perlu double klik je ruangan ini, klik 2 kali. Okey, maka tulisan tersebut akan memenuhi kotaan. Okey, ataupun cikgu klik, katakan cikgu nak satu sheet ini size fontnya 11. Klik pada penjuru sebelah kiri, okey, tempat saya klik ni. Klik sekali, and then cikgu pilih je size. Okey, dan cikgu boleh pilih jenis tulisan cikgu nak sekaligus. Arial. Okey. Katakan yang ni saya nak warnakan dia, cikgu highlight. Pilih ni background color, fill color, letak warna kuning, dan saya nak buat kotak. Okey, nak buat kotak, nak buat kotak ni cikgu tarik, cikgu highlight semua kawasan yang cikgu rasa yang perlu ni. Hingga sini contohnya. Dan kita klik sahaja border ni. Okey, bila klik border dia banyaklah, sama ada bentuk border yang kita nak, yang inilah yang border penuh. Klik dan dia akan bina border. Okey, yang ni pun kita nak centerkan. Okey. Center dan juga bold. Untuk MyKit ni saya tak gunakan nombor MyKit sebenarnya budak pelajar tersebut. Saya gunakan 101, 02, 211. Kita buat je lah. Okey. Kita buat hanya katakanlah ni. Okey. Tarik je sebanyak. Copy je. Contoh Oh, sorry. Oh, tak boleh. Okey, letak je. Contoh saja. Okey. Untuk bilangan, cikgu tak perlu tarik 1 hingga berapa budak kelas ni. Cikgu hanya perlu klik 1, masukkan 1, masukkan 2, sekurang-kurangnya 2. Okey. Kemudian cikgu highlight 1 dan 2 ini, dan cikgu bawa mouse cikgu ke satu kotak kecil ni sehingga keluar tanda tambah plus pada mouse, dan cikgu tarik saja. Tarik ke bawah sampai murid terakhir dan cikgu lepaskan. Maka dia akan tambah secara automatik. Okey, saya ulang sekali lagi. Hanya perlu tulis 1 dan 2, cikgu highlight, letakkan mouse cikgu, okey, sehingga keluar tanda plus ni dekat kotak kecil tu. Cikgu tarik dan cikgu lepaskan pada murid terakhir. Okey, dan boleh samakan macam biasalah. Okey, maka kita dah siapkan yang ni, kita boleh samakan kalau perlu. Maka cikgu dah siapkan satu senarai murid. Jantina kita boleh ambil daripada data tadi. Okey, jantina ni kita ambil daripada sini. Okey, jantina copy. Klik kanan. Paste special value only. Okey. Pun sama, kita gunakan tadi tulisan Arial 11. Okey, maka kita telah siapkan satu senarai. Kita buanglah telefon ni, telefon tak perlu. Nak buang satu kolom, katakan cikgu tak nak kolom ni. E ni cikgu tak nak, cikgu klik di E ni, di kolom cikgu nak buang. Klik sekali dan klik kanan, delete kolom. Okey, delete kolom dan akan buang. Okey, kita dah bersiaran hampir beberapa saat saja lagi, semua hampir 1 jam. Dan saya rasa saya nak berhenti dulu setakat ini. Sudah 1 jam kita bersiaran sebenarnya. Kita berhenti setakat menghasilkan satu senarai murid menggunakan Google Sheet. Untuk kelas yang seterusnya, untuk tutorial yang seterusnya, insyaAllah akan kita sambung untuk kita tetapkan bagaimana kita nak buat pilihan di sini. Nanti kita boleh pilih klik ya ataupun tidak. Okey, sama seperti dokumen yang saya buat ni. Kita boleh pilih nilai yang kita telah tetapkan. Okey. Dan kita akan buat sedikit pengiraan di bawah nanti, iaitu contohnya berapa murid lelaki. Okey, lelaki. Jumlah murid lelaki. Sorry. Dan yang bawah satu lagi kita buat jumlah
murid perempuan. Ini kita akan set nanti di sini. Okey, kita akan set di sini. Saya rasa saya nak berhenti dulu setakat ini. Kita sambung lagi kelas ini ataupun tutorial ini pada masa-masa yang akan datang. Mungkin esok, mungkin saya akan maklum semula lah. Kepada yang mengikuti secara online, tadi Cikgu Jo ada nampaknya. Yang mengikuti secara online, terima kasih saya ucapkan. Yang belum ikuti secara online, nanti Cikgu boleh masuk ke channel saya. Okey, Cikgu boleh masuk ke channel saya, channel YouTube saya. Okey, type YouTube. Letak je dekat sini. Myzy, MYZY, ACCESS. Enter. Okay, dia akan bawa ke Cikgu ke channel saya dan Cikgu masuk dan semua tutorial yang telah saya laksanakan ni, tutorial yang terbaru dah ada. Cikgu masuk dah. Cikgu boleh klik dan boleh sama-sama mempelajari setakat mana ilmu yang boleh saya kongsikan lah. Dan jangan lupa Cikgu, Cikgu boleh share, Cikgu sharekan banyak-banyak pun tak apa. Cikgu sharekan link ini ke grup WhatsApp cikgu-cikgu lain khususnya, dan mohon sama-sama untuk subscribe, klik subscribe channel saya agar saya dapat hasilkan banyak lagi video-video yang bermanfaat khususnya pada cikgu-cikgu, dan semoga sedikit ilmu yang saya kongsikan ini dapat cikgu jadikan sebagai panduan untuk cikgu hasilkan, memudahkan kerja-kerja cikgu khususnya. Dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah dan kurang itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan insya-Allah kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.